bahawa Anwar ini bukan saja pemikiran beliau tetapi apa yang dia usahakan apabila dia boleh membuatkan sesuatu. Jangan lupa guys, tekan butang subscribe untuk anda sentiasa happy hari-hari dan juga anda mendapatkan info yang baru setiap hari. Di video kali ini menunjukkan Datuk Seri Wan Azizah yang menceritakan peribadi yang berintegriti Anwar Ibrahim dan juga sifat beliau yang seorang yang tabah dan menunggu walaupun Anwar Ibrahim berada di dalam penjara selama 11 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa asbi ajma'in. Ustazah, puji-pujian hanya pada Allah. Saya insan biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasihlah seperti mana yang Ustazah sebutkan, kesabaran para hadirin yang bersama sampai ke sekarang ini. Yang Muhammad Senator Muhammad Nur Manuti, Yang Muhammad Datuk Idris Jauzi, saudara Cikgu Cikgu Abbas, maaf. Saya pun emosi juga ya. Alhamdulillah pada petang ini kita dapat bersama-sama dan saya fikirkan apa yang nak disampaikan, apa yang nak dikongsikan, kerana pemikiran saudara Anwar ini telah banyak diperkatakan. Tapi apakah asas bagaimana kita mengadakan program ini? Kenapa kita mengadakan program ini? Sebab saya pada masa saudara Anwar dipenjarakan, saya didatangi oleh seorang dari yang bekerja dalam RTM. Dan diberitahu bahawa setiap archive, recording saudara Anwar sebagai menteri telah dihapuskan. Jadi ini membuatkan saya merasakan apakah kesinambungan, perjuangan, pemikiran, apa yang telah dibawa oleh saudara Anwar Ibrahim. Apa yang mungkin sedikit secebis dalam lipatan sejarah yang kita, yang kami ini mungkin seangkatan juga yang telah berbawa, dan bagaimana kita nak sampaikan kepada generasi akan datang yang muda. Kerana masa ni berlalu begitu pantas. Dan apa yang kita lalui daripada Anwar, dikatakan bahawa Anwar masa muda, sampailah Anwar dalam penjara sekarang. Apa yang nak disampaikan, mesej untuk anak-anak ini pegang dan hayati dan bersama. Hidupkan apa yang Anwar Ibrahim fikirkan daripada dia kecil sampailah sekarang ini. Dan apakah pengalaman-pengalaman yang dilalui beliau yang boleh kita sama-sama hadamkan dan kita pegang dan kita ingat. Kadang-kadang banyak yang kita pelajari tetapi kita tidak ingat, dan ini mungkin lalu sepintas lalu dan tidak terpahat, terukir di dalam hati, dan bagaimana kita nak pegang pada nilai-nilai itu. Saya ada satu teks dan mungkin saya boleh dengar yang lain itu berucap, mungkin saya cakap daripada apa yang saya rasakan. Mungkin saya nak sampaikan cerita bila Anwar sebagai anak muda, saya tak kenal. Saya tak kenal beliau dan saya dengar hanya cerita-cerita beliau di mana mereka duduk di tepi masjid Curug Tok Kun, dan masa itu air dalam Malaysia ini belum lagi menjadi air dalam paip, dan Anwar sendiri mempunyai pengalaman mandi di tepi jalan. Dulu kita ada air diberikan kepada kampung-kampung di tepi jalan. Itu yang Anwar dulu tak ada beli air di rumah, dia mandi kat tepi jalan. Mungkin saya nak sampaikan supaya sekarang ini apa yang beliau lalui mungkin tidaklah menjadi sukar kalau dipikirkan apa yang dia hidup daripada membesar begitu. Itu yang saya nak mungkin nak berikan sedikit penjelasannya. Dan tetapi saya nak beritahu bahawa lepas saya kahwin, Anwar adalah
seorang cikgu. Ya. Jadi pada saya kahwin orang cikgu. Dan saya bila jadi macam ni, kalau ustazah kata apa kental pun tak ada. Saya kata bila saya jumpa kan Surah Anwar dalam penjara, dia kata saya kahwin ni tak ada job spec macam ni tau. My job specs I don't think it was ever like this. Kalau tahu job specs macam ni, saya ingat saya decline lah. Sebab saya ada juga dulu saya ada juga dulu masa saya study tu kan, ada ramai juga yang interested lah ya. Tetapi telah dijodohkan dan alhamdulillah ya, dijadikan pengalaman hidup dan saya pegang pada itu ya. Dan apabila saya ingat ya, macam bila mula-mula saya baru kahwin, Anwar adalah satu aktivis, seorang aktivis ya. Dan dia pergi, saya tak tahu sebab saya belajar di luar negeri. Saya tak kenal Anwar Ibrahim seperti mana yang tuan-tuan dan Anwar Tahir kenal, kan, Maknu Manuti, Jauzi kenal. Saya tak kenal macam tu ya. Saya medical student, kat luar negeri, tak tahu. Terus sekali dah kahwin-kahwin, dia tak kenal-kenal punya kahwin tau, tak ada pergi dating-dating punya tau. Kahwin cahaya lama ni. Lepas tu dia menjadi ucap utama pensyarah lecture macam ceramah lah masa sekarang ni dia bagi ceramah ya dekat salah satu universiti. Lepas tu masa itu pun Anwar adalah blacklisted. Ya. Tak boleh memberi ceramah macam hari ni pun, dulu blacklisted, sekarang blacklisted, so no difference lah. So what's there man? So bila dia bagi ucapan, ada memang hecklers yang anak-anak muda ni yang macam sekarang lah, baju merah lah kan, baju merah hecklers juga lah kan. Jadi dia pergi shout sana, shout sini bila Anwar nak berucap. Jadi saya dah terkejut, tak biasa kan. Saya duduk kat island, very everything semua kan, okey je kan. Ni ada pula tak ada baik, tak ada adab ya. Anak-anak muda tu. Jadi Anwar dia, saya kat situ, ya Allah baliklah macam ni. Tapi dia pergi bagi ucapan, dia kata siapa yang belakang tiang, ni ada mic kat sini, ada mic kat sini, ucap sebagai seorang anak jantan. Wah. Berhenti. Heckler apa semua yang bising-bising itu berhenti. Lepas tu memang jadi itu. Baru saya kata itu adalah keberanian yang saya tangkap ya masa itu kan. Kalau apa-apa pun berani kerana benar. Hanya Allah patut kita takut. Manusia biasa ni alah. Hanya sama-sama kita makhluk Allah. No problem. Itu yang saya belajar pada mulanya. Itu ada selingan sikit-sikit lah cerita pasal macam mana. Lepas tu saya pun, lagilah menganggap, betul lah saya kahwin dengan kau ni, betul lah. Tetapi yang pentingnya, pemikiran is one thing ya. Pemikiran Anwar berfikirkan macam ni dan dia apabila dia ada latihan sebagai ketua mahasiswa masa itu di Universiti Melaya, dia bawa kapcai. Kapcai dia tak ada road tag. Dia bawa pergi jumpa siapa tahu. Pasal itu Perdana Menteri Tun Abdul Razak, ayahanda Perdana Menteri sekarang ini, panggil semua ketua-ketua mahasiswa. Ini adalah penting ya. Dalam kita mempunyai kuasa, anak-anak muda ini kita mesti gilapkan. Itu pemikiran Tun Razak. Dan dibawanya Anwar, okey kita jumpa dan diberikan, dan dia memberi offer satu job ya, satu pekerjaan sebagai pegawai di Bangsa-Bangsa Bersatu. Ya, masa itu saya kira BN mempunyai PAS dalam BN dan Datuk Asri Muda Presiden PAS masa itu, dan dia melalui Datuk Asri kata okeylah kita hantar Anwar Ibrahim, bising sangat dekat universiti ni apa semua, kita bawa bagi dia ke pekerjaan yang baik sebagai pegawai di UN, United Nations Bangsa-Bangsa Bersatu, dengan gaji 2,000 USD sebulan. Ini masa dia dah keluar, dia jadi graduate. Tetapi Saudara Anwar telah menumbuhkan dengan kawan-kawan, teman-teman, Yayasan Anda Akademik. Gaji dia RM800 sebulan. UN 2,000 USD sebulan. Dia tolak itu ya. Dia buatkan Yayasan Anda Akademik, mula-mula di itu saya kira BN mempunyai PAS dalam BN dan Datuk Asri Muda
Presiden PAS masa itu, dan dia melalui Datuk Asri kata okeylah kita hantar Anwar Ibrahim, bising sangat dekat universiti ni apa semua, kita bawa bagi dia ke pekerjaan yang baik sebagai pegawai di UN, United Nations Bangsa-Bangsa Bersatu, dengan gaji 2,000 USD sebulan. Ini masa dia dah keluar, dia jadi graduate. Tetapi Saudara Anwar telah menubuhkan dengan kawan-kawan, teman-teman, Yayasan Anda Akademik. Gaji dia RM800 sebulan. UN 2,000 USD sebulan. Dia tolak itu ya. Dia buatkan Yayasan Anda Akademik mula-mula di Kampung Baru. Kalau datang hujan, banjir, berenanglah pergi selamatkan buku. Ini yang mula-mula tu. Baru dia pindah kepada yang dulunya dekat jalan pantai tu kan. Itu yang dia jadikan satu pengajaran untuk saya, bahawa Anwar ini ya, bukan saja pemikiran beliau, tetapi apa yang dia usahakan apabila dia boleh membuatkan sesuatu. Sebenarnya amal yang dikatakan oleh Datuk Fauzi Rahman bahawa sebagai menteri dalam UMNO, ya, Anwar lah juga berperanan untuk membuat Bank Islam. Dan juga saya ingat arwah Syekh Azmi apabila diberikan tugas untuk membentuk satu program pajak gadai Islam, telah mengasaskan pajak gadai Islam ya. Kalau dibandingkan, kalau kita pergi dulu, kita ada ceti tau. Dulu saya belajar 2-3 kucing belayar, bukan. Pisang emas dibawa belayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang ceti dibawa mati. Dulu ceti tau, ceti memang ceti dia tak ada pakai, dia ceti ni kalau orang yang muda ni mungkin tak kenal lah. Ceti ni dia banyak duit pasal apa? Dia bawa payung dengan baju putih je. Itu je dia punya wardrobe. Tak pakai banyak, tak ada coat tie semua tak ada. Tapi itulah ya, joke sikit lah. Itu yang dibawa. Jadi bila dia buatkan pajak gadai Islam, jadi arwah Syekh Azmi buatkan ya, Ar-Rahnu. Sebab kalau ceti, dia interest dia 5% per month. Ar-Rahnu ni 2% per year. Itu pun buat profit. Kalau dipikirkan ya, ni apa yang Anwar buat, pemikiran dia bagaimana diterjemahkan dalam segi amal. Itu yang saya nak kongsi ya. Itu yang tapi yang lain tu saya tulis ini bila Ustaz Anwar Tahir cerita pasal Gudbuddin Hikmatia Afghanistan. Masa tu Anwar adalah menteri apa tak tahu, pertanian ke apakah, menteri lah yang ikut Dr. Mahathir jumpa mujahidin di Afghanistan pasal dia buat dekat dengan border. Belum pada tu kita baru pindah rumah, tak ada kapet. Jadi dia kata, Zah, you tak telefon dulu mana ada handphone. Dia telefon daripada Pakistan. Telefon ke rumah, so saya measure kapet untuk kita punya living room, nak beli dekat Afghanistan di Pakistan. Okey, saya pun bentuk cepat-cepat measure lah apa semua pagi ni, nak jawab apa semua, long distance call, difficult to get. Lepas tu dia balik, mana kapet bang? Dia kata dia jumpa mujahidin, dia bagi duit kat mujahidin, duit kapet saya. Tapi itulah ya, saya rela. No problem. Sebab ini adalah perjuangan bersama. Dan kapet tu, Ustaz Wanji dia gelak. Kapet ke tak kapet ke, wang itu adalah untuk perjuangan menentang masa tu Soviet. Itu saya rasa saya ada sikitlah saham dalam tu. Kalau ya Allah redha dengan pemberian itu, ya, sikitlah saham untuk saya insya-Allah ya, pada masa itu. Saya nak kongsilah ya apa yang berlaku. Tetapi apa yang berlaku juga yang mungkin anak-anak muda tak tahu, sebagai timbalan Perdana Menteri, Dr. Anwar pergi ke US. Dan di masa itu US dengan Malaysian relations
tegang sikit ya. Sebab Perdana Menteri Dr. Mahathir dia kadang-kadang anti-US punya stance tu ada. Jadi bila Anwar pergi ke US, kita kat Washington, berjumpa dengan Foreign Department dan dia tanya, you said that when East or West, neither East nor West, Islam is the best. What do you mean? Are you saying that you will be an Islamic state, Islamist policies and all that because you talk about penerapan nilai-nilai Islam dalam pentadbiran masa itu kan? Then he says, so actually dia kata you want to fault me for something what I said at 17. Dia kata macam tu, tetapi dia explain, ya. Bahawa kita dengan ada dalam universal values dalam pentadbiran kita sampai kita buatkan supaya semua yang ditadbirkan mengikut lunas-lunas demokrasi dan democratization of access to quality education, kalau poverty eradication semua ni yang boleh diterima. Inilah bagaimana kita dapatkan minda Anwar bersama-sama yang boleh disampaikan pada peringkat antarabangsa. Dan sebagai student leader, sekarang itu yang saya nak sampaikan, sebab student leader lah ni sekarang ni tidak dibagi exposure. Penting untuk exposure sebab Anwar masa umur 19 tahun telah pergi ke New Zealand dalam satu perjumpaan, ya, leadership training, dan dia di situ dijumpa Indira Nooyi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu pasal Indira Nooyi, dia adalah CEO of PepsiCo International and top CEO and voted top CEO of among the top CEOs of the world.